suami isteri mestilah orang-orang yang beriman kan. Orang bukan Islam tak boleh masuk syurga tau. Bolehkah orang bukan Islam masuk syurga? Tak boleh. Syurga ni untuk orang Islam dan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana suami isteri yang mesti beriman benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna beriman? Iman. Percaya deh. Percaya. Lepas tu yakin. Kadang-kadang buah yakin tu payah sikit kan. Itu akidah tu. Percaya, memang percaya. Yakin dekat mana? Dalam ni kita yakin Allah ada, yakin malaikat akan catat apa yang kita buat, yakin adanya hari kiamat, ada hari pembalasan, yakin. Tak yakin tak boleh. Was-was, taradud, no. Mesti yakin ada hari kiamat. Apa yang aku buat ni akan dibicarakan di hari kiamat nanti, akan dikira, akan ditimbang. Yakin. Sebab tu orang tidak beriman tak boleh masuk syurga. Baik macam mana pun orang tidak beriman tidak boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita dengar ceramah Dr. Zakir Naik apabila ceramah ada beberapa orang tu bangun yang saya tengok tu yang orang India bangun tanya kenapa dia tak boleh masuk syurga. Dia baik, dia tak berjudi, dia tak minum arak, dia tak berzina, dia kahwin pun seorang, vegetarian lagi. Kenapa dia tak boleh masuk syurga? Dr. Zakir Naik kata, kamu tidak mengucap 2 kalimah syahadah, kamu tidak beriman. Itu saja. Baik tu sangat baik, tak ada kira, tak ada dah. Mungkin tak boleh lawan juga dengan kita orang Islam pun, mungkin tak sebaik dia. Tapi sebab dia tidak beriman kepada Allah SWT, dia tidak mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia betul tanya, kamu nak beriman, kamu nak masuk syurga, makna kamu nak syahadah, nak ajar terus. Dan orang yang mengucap 2 kalimah syahadah, insya-Allah memang tak ada apa lagi barisan bagi dia, syurga. Allah kata dakhalal jannah, dia masuk syurga. Habis kalau dia tak semayang apa ustazah, tu kena azab dululah, tapi akhirnya akan masuk syurga. Orang nak masuk syurga memang orang yang beriman pada Allah. Orang tak beriman tolak ke tepi. Yang kedua, orang nak masuk syurga suami isteri yang macam mana? Tentulah sebab beriman, rukun Islam kita mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, mesti solat dah. Mesti solat sesempurnanya. Ramai orang solat tapi belum tentu sempurna kan. Allah tak sekata orang lah, kita pun dah lagi pergi belajar lagi banyak tak tahu. Betul kan? Muslimat macam mana? Lagi pergi belajar lagi balik pening kepala dah. Masa tak belajar tu rasa pandai belaka dah. Tahu dah semayangnya begini tapi lagi belajar baca kitab 2 tahun nak habis bab semayang saja. Betul tak? Allahu Akbar. Patutlah kita bila kita baca, kita doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantulah aku ya Allah, tolong aku ya Allah, tolong aku ya Allah, agar sentiasa ingat pada kamu. Nak masuk syurga memang kena ingat ke Allah. Betul tak? Ingat. Bantu aku ya Allah untuk ingat padamu. Ingat dalam hati, ingat dengan zikir, ingat dengan perbuatan kan? Ingat dengan perbuatan.
Kalau setakat ingat Allah, la ilaha illallah, berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sembahyang tak, tak boleh masuk syurga. Wa syukrika Allah. Ya Allah, bantulah aku untuk menjadi orang yang bersyukur padamu ya Allah, bersyukur setiap masa. Syukur Allah bagi kita mata kan. Ada orang tak dapat melihat, ada orang muda celik tapi tua tak boleh tengok, nampak kan, penyakit. Saya jumpa dengan seorang anak murid saya. Bila saya masuk kelas, saya ulur tangan kan, dia duduk, saya ulur tangan, dia tak angkat tangan dia. Saya pun ada dalam hati, apa hal dia ni, marah kat aku ke? Sebab tengok mata dia celik kan. Jawab anak murid yang sebelah dia seorang lagi, dia tak nampak ustazah. Minta maaf. Tanya berapa tahun dah tak nampak? 5 tahun. Dia dalam usia 60 lebih kan. Maknanya dah masa dia tak nampak tu dah 50 lebih lah. Saya tanya, sakit ya? Tapi ustazah, saya bersyukur ustazah, saya tak nampak. Kalau Allah beri saya bagi celik ataupun bagi buta dan celik sekali lagi, saya dah tak nak ustazah. Saya tak nak. Saya menitis air mata nak. Jarang orang jawab gitu, betul tak? Selagi boleh berubat, betul tak? Kita akan berubat. Tapi dia dah redha, bukan sabar lagi, termasuk redha. Bukan setakat redha, dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi dia buta, dia bersyukur sangat-sangat. Saya tak sempat tanya kenapa tu cerita lain lah. Tapi maksudnya bukan sekadar dia boleh cakap, tapi maknanya sampai dia kata kalau Allah bagi pilihan untuk dia celik atau buta, dia akan memilih untuk berada dalam keadaan buta sebagaimana yang ada sekarang ni. Kalau perempuan rasa rana apa rasa? Allahualam. Saya sendiri pun saya tak jawab gitu. Saya rasa betapa payahnya, gelap dunia ni kalau mata tak nampak kan. Itu yang Allah kata dakhalal jannah. Orang yang dibutakan mata, kedua matanya, yang paling dia sayang dalam hidup ni, bila Allah bagi dia buta, fasabara wahtasaba, redha, sabar dan rela, dakhalal jannah, masuk syurga. Jadi kita nak Allah jadikan kita orang yang sentiasa bersyukur. Syukur dapat berjalan ke dalam majlis ilmu kan. Ramai ni yang tak dapat datang, betul tak? Ramai. Syukur dapat melihat, dapat mendengar ya, dapat melihat, dapat bercakap. Saya bersyukur muslimat boleh bercakap lagi lah, boleh bercakap. Suara pun boleh tahan kuat. Ada seorang dia kata, ustazah nak tanya, ustazah cakap kuat macam tu kat rumah dengan suami macam tu ke? Dok dah. Dia risau. Alah, tak ada, sekali-sekala tekan dalam ceramah yang orang dah mengantuk tu kita kuatlah sikit kan. Masa orang tak ngantuk tu kita belahan je lah. Tapi nak ceritanya, Allah jadikan aku orang yang bersyukur ya Allah. Semua nikmat-nikmat Engkau terlalu banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak kira nikmat-nikmat Allah, kamu tak berupaya nak menghitung, sangat banyak. Allah Akbar. Allah bagi kat kita. Jadi lagi wa husni ibadatik. Ini semua orang tanda-tanda orang nak masuk syurga, betul kan? Wa husni ibadatik, elok amal ibadat, elok. Perelokkan amal ibadatku. Kita dah beribadat, kita dah semayang, kita dah puasa, kita dah baca Quran, kita dah pergi haji, kita dah pergi umrah dah. Tapi kita minta Allah perelokkan lagi ya Allah, perelokkan. Macam mana nak perelokkan ibadat kita? Maka sudah tentulah kita belajar kan. Nak masuk syurga ni rempah ratusnya banyak sangat. Tak belajar macam mana kita tahu, betul tak? Macam mana? Beza tak ibadat kita sekarang dengan ibadat kita dulu? Berbeza tak? Beza. Anak-anak kita semayang 3 minit je dah.
3 minit ke 2 minit. Anak-anak kita yang muda-muda lah. Saya tengok cucu saya yang paling besar umur 7 tahun, dia semayang lah, orang kata gelibat aja, sudah. Saya kata lajunya. Dia pun jawab apa, tapi betul nenek, betul punya orang muda ni, dia speed dia laju. Saya tanya, cuba baca Fatihah depan nenek, nenek tak dengar. Dia baca depan kita tu okey dah, tapi dalam semayang tak okey lah. Laju macam tu. Saya kata saya baru 1 rakaat aja, saya rasa dah siap. Ingat zaman anak saya dulu, maknya lah, mak ke cucu tu, dek laju je semayang, mak nak belajar semayang cepat. Dia tanya saya, mak nak belajar semayang cepat. Kita tanya dia cepatnya semayang, mak nak belajar ke cara mana semayang cepat. Kita minta dengan Allah, wa husni ibadati, perelokkan amal ibadatku. Puasa kita nak bagi elok, sembahyang kita nak bagi elok. Tu saya kata 2 tahun baca kitab, belajar bab sembahyang saja, itu pun tak habis lagi kan. Dulu buat rukun saja, sekarang tambah lagi dengan sunat ab'ad, tambah lagi dengan sunat hay'ah. Allahu Akbar, ya, semua supaya lagi elok semayang kita, ibadat kita. Subhanallah, pergi haji dah, kalau boleh nak pergi selalu kalau ada duit, betul tak? Dapat pergi, nak pergi, sebab hak pergi hari tu rasa macam tak puas. Terima kasih, tak puas rasa, betul tak? Ada orang pergi haji, pergi umrah, balik, aku puas hati, best betul aku buat haji tahun ni, semua sempurna. Ada orang berani cakap gitu? Tak ada kan? Ada orang berani cakap macam tu? Saya rasa tak ada orang boleh cakap, terdengar orang cerita, ya Allah, kenapa aku tak buat kan? Kenapa tak apalah, aku nak pergi lagi. Orang pergi umrah macam tu juga, balik ada hati tak puas. Saya rasa kalau puas tu kira nak mati tau, betul tak? Saya kat tangan saya, semayang saya first class. Rakaat pertama berjaya, rakaat kedua berjaya, rakaat ketiga berjaya, rakaat keempat fail, betul? Itu jadi 3-4, 3-4 fail. Sebab kita lupa. Kenapa kita lupa? Sebab kita tak khusyuk, betul tak? Orang yang khusyuk tak lupa. Itu saya kata dulu 2, 3, 4 dulu. Sekarang ni 2, 3 lah, 2, 3. Maknanya pada masa 2, 3 tu dah confused dah. Satu kali tu saya sembahyang maghrib 2 rakaat, hak tahiyat awal tu beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, tak cukup 1 rakaat. Bangun tambah 1 rakaat. Cucu saya yang 7 tahun turun, nenek, Adam semayang hari ni maghrib 2 kali. Kenapa? Sebab mula-mula papa semayang 2 rakaat, lepas tu dia bagi salam, lepas tu Adam ikutlah, dah ikut imam. Lepas tu papa bangun semayang lagi 3 rakaat. Saya kata, cakap kat papa tambah 1 saja, okay? Tambah 1 saja. 2 dah jalan, 1 tambah menjadi 3. Boleh. Kita lupa kan? Jangan dah lama sangat, dah pergi makan dah baru teringat, Allah, 1 rakaat tak cukup, memang tak boleh. Itu kena tambah 3 lah, ya? Tapi kalau baru lagi tak apa. Nak ceritanya, susahnya nak capai, susah. Syurga tu jauh macam tu lah, jauh. Sebab itu di zaman Rasulullah SAW menyebut ini adalah ahli-ahli syurga. Abu Bakar, kamu ahli syurga. Umar, kamu ahli syurga. Osman, Ali, Talha, Abdul Rahman bin Auf, ini orang-orang yang Rasulullah sebut ahli syurga. Macam mana hebat mereka? Allahu Akbar kabira. Kalau dengar kehebatan mereka dari segi ibadatnya, dari segi sedekahnya. Abu Bakar sedekahnya banyak mana? Dermawan Abu Bakar, habis harta dia bagi, betul?
Saidina Umar separuh, Osman 1/4, sahabat-sahabat 1/4, 1/8. Kita berapa? Nak masuk syurga? Perempuan kita nak masuk syurga kan? Perempuan nak masuk syurga? Saya nak masuk syurga, perempuan nak masuk syurga. Macam mana dengan sedekah?